Rumah. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan negeri kini berada pada landasan tepat dalam membawa lebih banyak pembangunan serta kemakmuran kepada Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata gabungan Parti Sarawak GPS ketika ini mempunyai 5 menteri penuh dalam Kabinet Persekutuan yang memberi keyakinan dan lebih peluang dalam melaksana pelbagai program ekonomi yang dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan bagi menjana pendapatan rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas mahu Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB dan GPS UMNO terus mengukuhkan kerjasama dalam menjamin benteng kekuatan parti. Jelasnya, ia penting agar GPS terus cemerlang dalam mana-mana pilihan raya pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Pilihan Raya Umum ke-15 Jentera Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Bukit Saban di Sepauh. Mengenai kemenangan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu pada pilihan raya umum yang lepas, beliau yakin Dr. Richard mampu menyumbang banyak idea kepada agensi pembangunan bahagian Betong BDDA. Jelas beliau, objektif BDDA ditubuhkan adalah untuk membangunkan aktiviti ekonomi melalui sektor pertanian dan industri makanan, aktiviti komersial, keusahawanan, pelancongan, menambah baik kemudahan infrastruktur serta meningkatkan kecemerlangan pendidikan. Justru adalah menjadi tanggungjawab semua termasuk agensi kerajaan, wakil rakyat, pemimpin masyarakat serta komoditi perniagaan dalam menentukan kejayaan visi dan misi BDDA. Kerajaan Sarawak menyokong penubuhan Bursa Carbon Exchange BCX di Malaysia. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Himni berkata, kerajaan negeri juga menyeru Bursa Malaysia untuk terus mengadakan sesi perbincangan serta perkongsian maklumat dengan Sarawak berkaitan BCX. Dr. Hazlan memaklumkan perkara tersebut selepas taklimat daripada rombongan Bursa Malaysia Berhad yang diketuai wakilnya Emilia T. Yok Hung yang telah mengadakan kunjungan hormat ke atas beliau di bangunan Baitul Makmur Petrajaya. Dalam sesi taklimat itu, Emilia menyampaikan taklimat berhubung peranan BCX dalam perubahan iklim dan sejak dilancarkan pada 9 Disember tahun lalu, Bursa Malaysia menyasar untuk melancarkan lelongan dalam BCX pada 16 Mac tahun ini. Menurut Emilia, BCX merupakan salah satu inisiatif dalam perubahan iklim yang menyediakan platform untuk Voluntary Carbon Market VCM ke arah usaha mencapai sasaran net zero emission di Malaysia. BCX diwujudkan untuk 3 pasaran utama dalam VCM iaitu pelabur korporat, pemilik projek dan broker. Manakala ciri-ciri utama dalam BCX antara lain adalah merangkumi proses pertukaran, penentuan produk yang standard serta penyertaan pelabur dari dalam dan luar negara. Baik, 82 kawasan di bandar-bandar utama negeri ini telah dikenal pasti dan bakal menerima liputan rangkaian 5G. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, ini termasuk kawasan Bintulu. Ujar Johnny, bagi membolehkan pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar, perbincangan berkaitan sistem telekomunikasi 5G bersama komuniti diadakan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat. To our rakyat in Bintulu of our 5G, which is coming soon. So in here, actually, I think we mostly agree 5G to be built in Bintulu because we are going to update all our status now. Beliau berkata demikian semasa taklimat pelaksanaan perkhidmatan telekomunikasi bertaraf 5G di bahagian Bintulu. Tambah beliau, walaupun penyediaan perkhidmatan telekomunikasi merupakan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah proaktif bagi menyediakan liputan telekomunikasi di seluruh kawasan negeri ini. Pembangunan 5G di Sarawak akan mengambil masa ekoran berhadapan dengan cabaran reka bentuk muka bumi di pedalaman. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP komited menjalankan program outreach khusus di kawasan pedalaman di negeri ini. Bagi mendukung hasrat itu, pengerusinya Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, pasukan outreach cawangan-cawangan KWSP ditubuhkan di seluruh negara dalam usaha menambah baik program yang dilaksanakan.
Menurut Tan Sri Ahmad Badri, cawangan-cawangan di Sarawak akan dibekalkan 3 kenderaan mobile truck bagi membolehkan perkhidmatan yang lebih meluas dan sempurna kepada masyarakat luar bandar dan kawasan-kawasan yang berpenduduk tinggi. Selain itu, katanya pasukan Outreach Sarawak akan menerima pertambahan 2 lagi kenderaan pacuan 4 roda, 3 set generator, 2 peralatan VSAT dan lain-lain keperluan IT dan bukan IT. Beliau yakin dengan kelengkapan ini dapat membantu pasukan Outreach KWSP di luar bandar yang terpaksa mengharungi perjalanan jauh ke lokasi pedalaman untuk memberi perkhidmatan kepada ahli-ahli sedia ada dan bakal pencarum. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian KWSP Cawangan Limbang. KWSP Limbang yang beroperasi sejak tahun 2004 antara 68 cawangan KWSP di seluruh negara dan antara 7 di negeri ini. Kini, KWSP Limbang memberikan perkhidmatan kepada lebih 16,000 ahli melibatkan 1,400 majikan yang majoritinya daripada industri utama seperti pertanian dan pembalakan. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Bu.